Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan, bersama saya sekali dalam sesi video pendek. Kali ini kita akan membicarakan mengenai salah satu serangga makhluk perosak dalam tanaman padi, iaitu ulat gulung daun. Tuan-tuan dan saya hormati sekalian, ulat gulung daun ni tuan-tuan, seperti sedia maklum, kita ada 3 jenis yang dapat dibezakan melalui jalur hitam di sayap kupu-kupu dewasa. So, ada yang bersambung, ada yang tak bersambung. Dia ada 3 jenis. Secara saintifiknya dikenali sebagai Guinea, Bradley dan juga Butler. Tuan-tuan dan saya hormati sekalian, serangan dan kerosakan yang berlaku akibat ulat gulung daun ni selalunya kita dapat kelihatan. Ulat dia akan memintal daun pokok padi kita dan kita akan dapat kesan keputihan sedikit. Tuan-tuan dan saya hormati sekalian, antara serangan dan kerosakan ini berlaku pertama akibat kadar baja urea yang berlebihan. Yang kedua, adanya perumah untuk ulat gulung daun. Selalunya perumah ini adalah di kawasan yang terlalu banyak rumpai. Tuan-tuan kena ingat, pokok sambal merupakan salah satu perumah kepada ulat gulung daun. Dan yang ketiga adalah kawasan yang selalunya petak sawah dia lambat menanam. Bila kawan-kawan lain yang dah tanam, dia antara kawasan yang lambat untuk menanam. Jadi, risikonya lebih tinggi untuk mendapat serangan ulat gulung daun. Tuan-tuan dan saya hormati sekalian, terlebih dahulu kita singkap balik kadar kitaran hidup ulat gulung daun. Ulat gulung daun bermula dari segi dewasanya, dia memakan masa 4 ke 5 hari sebelum dia menjadi telur. Telur pula dia akan memakan masa 0 ke 5 hari seperti mana yang saya rujuk dalam buku Mardi ni. Dan yang paling utama sekali, 30 ke 35 hari kitaran hidup dia adalah di peringkat ulat lava dia. Dan yang terakhir, untuk menjadi pupa, menjadi kupu-kupu, dia memakan masa 7 ke 9 hari. Secara puratanya, kadar kita hidup ulat gulung daun adalah sekitar 40 ke 45 hari, tuan-tuan. Jadi, apa yang berlaku tentang kawalan dan juga apa yang kita boleh buat untuk mengelak petak sawah kita dari serangan ulat gulung daun. Yang pertama, saya akan bincang 3 kaedah kawalan. Yang pertama, kaedah kawalan semula jadi. Yang kedua, kaedah kawalan melalui amalan petani itu sendiri, cultural practice. Dan yang ketiga, kawalan melalui racun ataupun bahan kimia. Tuan-tuan dan saya hormati sekalian, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, serangan ulat gulung daun selalunya berlaku di peringkat vegetatif. Vegetatif ni tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan lebih arif, vegetatif ni adalah peringkat 0 hingga 40 hari. Bermulanya beranak dan juga beranak aktif sebelum pembentukan tangkai. Kerana apa tuan-tuan? Kupu-kupu dewasa akan mula bertelur di peringkat awal seed establishment, di peringkat awal penanam padi selepas tabur benih. Dan kita akan dapat serangan awal bermula 15 ke 20 hari serangan ulat gulung daun. Sebab berdasarkan kitaran hidup, ulat gulung daun mampu untuk survive di peringkat ulat 30 ke 35 hari. Jadi tuan-tuan, amalan yang pertama yang saya sebut tadi, amalan secara semula jadi. Amalan semula jadi ini merujuk kepada sahabat-sahabat ladang. Sahabat-sahabat ladang, sahabat-sahabat ladang, sahabat-sahabat bayi ladang yang di mana menjadikan ia sebagai musuh semula jadi kepada ulat gulung daun. Dan sebab tu juga kita tidak menggalakkan sebarang penggunaan racun serangga di peringkat awal kerana ia mampu membunuh sahabat-sahabat baik ladang. Kalau tuan-tuan berlakunya outbreak, berlakunya keadaan yang terpaksa ataupun terdesak untuk menggunakan racun, gunalah racun di peringkat kelas ketiga dan ke atas. Cuba elakkan bahan aktif kelas kedua dan ke bawah, kerana secara tak langsung dia akan membunuh sahabat baik ladang. Itu yang pertama, kawalan yang pertama. Kawalan yang kedua tuan-tuan, memandangkan punca utama ulat gulung daun adalah baja urea, baja N yang berlebihan. Kita disyorkan untuk meminimumkan penggunaan baja urea. Kalau tuan-tuan nak cek
petak sawah tuan-tuan ada lebihan baju urea ataupun tidak, tuan-tuan boleh berhubung pasukan kami di lapangan. Kita ada satu alat nama dia spekmeter. Spekmeter ni untuk cek klorofil konten dalam daun kita dan boleh kena pasti sama ada baja urea berlebihan melalui kadar spek, nilai spek yang ditentukan melalui spekmeter. Selain itu juga kita boleh cek sama ada baju urea berlebihan ataupun tidak melalui color chart. Color chart, leaf color chart ni pasukan kita pun ada bekalkan kepada semua orang, tuan-tuan boleh cek dan cuba minimumkan kadar penggunaan bajean. Dan yang terakhir, bagaimana untuk kita kawal ulat gulung daun ni? Mewakili syarikat FMC, kita ada satu bahan aktif yang tak asing lagi buat kita semua, iaitu bahan aktif chlorantraniliprol. Chlorantraniliprol ni kita ada 3 formulasi, formulasi SC, formulasi WG dan granular. Saya syorkan tuan-tuan untuk ulat gulung daun, tuan-tuan gunakan formulasi SC dan pada kadar 600 ml per hektar. Tuan-tuan jadi pengguna yang bijak, guna pada kadar 600 ml per hektar chlorantraniliprol 5SC dan tolong elakkan bahan-bahan ataupun produk-produk tiruan. Kerana apa? Kerana racun chlorantraniliprol ini telah terlalu banyak. Produk-produk tiruan, kita di Peringkat Syarikat juga mengenal pasti lebih daripada 35 jenis produk tiruan yang ada di pasaran. Justru itu, tuan-tuan, jadilah pengguna yang bijak. Pilihlah produk yang mampu untuk meminimumkan penggunaan racun dan juga mendatangkan hasil yang lebih baik. Sekian saja tuan-tuan untuk sesi kali ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang dengan ulat pengorek batang, yang di mana Malaysia kita terlalu berisiko dan serangan outbreak telah mula berleluasa di kawasan sentral, terutamanya Lower Perak dan juga Selangor. Jumpa di video akan datang untuk ulat pengorek batang. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.